kelas? Selamat pagi, Cikgu. Pagi, okey duduk. Terima kasih, Cikgu. Okey Hafizan, tahniah kerana datang ke sekolah hari ini walaupun kawan-kawan yang lain tidak datang. Alright, jadi sepanjang kita cuti baru-baru ni, Hafizan apa kabar? Alhamdulillah sehat, Cikgu. Alhamdulillah baik. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, okey, kita baca doa dulu. Okey, baca doa kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bima kawan subhana min qadari wa rahmatika rabbi surat asiratul alhamdulillah. Amin. Okey. Jadi sepanjang cuti ni Hafizan, cuti raya, cuti keamatan ni kan, apa yang Hafizan buat? Sepanjang cuti keamatan dan raya ini saya banyak berjalan-jalan berarea di kawasan pantai Oh, kawasan pantai. Dengan siapa tu Hafizan? dengan keluarga. Okey, bagus Hafizan. Jadi Hafizan ada sambut keamatan ke Hafizan? Setakat ini tidak Tidak. Tapi kalau di sekitar kawasan Hafizan tu adalah. ada. Okey. Jadi Hafizan, pada hari ini, okey, cikgu akan masuk ke subtopik yang terbaru dalam 4.0 lah, topik 4.0 iaitu negara maju dan sejahtera. Okey. Jadi pada hari ini sebenarnya cikgu punya subtopik ada kaitan dengan apa yang cikgu tanyakan tadi, iaitu keamatan, hari raya dan sebagainya. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada kita punya isi penerangan, cikgu mau tunjukkan dulu ni. Ni gambar. Okey, cikgu bagi 1 minit untuk Hafizan tengok. Okey, tengok dan nanti bagi tahu cikgu apa yang Hafizan nampak dan ya itulah apa yang Hafizan nampak daripada gambar ini. Okey, cikgu bagi 1 minit. Okey, time's up Hafizan. Alright. Kalau selalu cikgu tunjuk video kan, hari ini cikgu tunjuk gambar. Okey ke juga? Okey. Okey. Alright, jadi kita pergi kepada next slide. Iaitu, okey. Apa yang Hafizan dapat daripada gambar tadi tu? Yang saya dapat, gambar tersebut menunjukkan kepelbagaian budaya dan kaum yang terdapat di suatu negara itu, yaitu Malaysia. Dan gambar tersebut juga menunjukkan semangat perpaduan yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Betul Hafizan. Okey, betul Hafizan. Sangat baik. Kamu punya kamu punya jawapan sangat baik. Okey, betul. Hari ini kita akan masuk ke topik 4 iaitu integrasi dan perpaduan. Okey. Jadi sebenarnya kita sudah belajar kan sebelum kita masuk lebih dalam. Cikgu mau bagi tahu dulu. Kita sudah belajar dalam topik 4 ini lebih kurang 7 subtopik. Okey, iaitu ekologi, prasarana dan sebagainya. Lepas tu sebelum kita cuti hari raya hari tu, kita ada belajar pasal sains dan teknologi, kan? Ingat lagi? Ingat. Okey. Jadi cikgu mau tanya sebab cikgu cuma bagi latihan pengukuhan kan dalam Google Form. Okey, so cikgu mau tanya, masih ingatkah 3 jenis teknologi? Sangat-sangat ingat. Okey, bagi cikgu 3 jenis teknologi. Teknologi yang pertama adalah teknologi diperbaharui, teknologi kedua adalah teknologi hijau, dan teknologi yang ketiga adalah teknologi laser. Betul Hafizan. Sangat baik. Okey. Jadi cikgu assume yang kamu memang ada buat ulang kaji lah di rumah. Okey. Beralih kepada kita punya topik yang seterusnya iaitu integrasi dan perpaduan. Okey. Dalam topik integrasi dan perpaduan ini, okey, kamu nanti akan dapat untuk memahami konsep integrasi dan perpaduan itu sendiri. Alright, ini di akhir pembelajaran nanti tau. Kamu akan dapat inilah. Okey, jadi yang seterusnya ialah kamu akan dapat memahami halangan-halangan dan cabaran-cabaran dalam memupuk integrasi dan perpaduan ini. Seterusnya adalah menjelaskan berkenaan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memupuk integrasi dan perpaduan. Okey, masa semester 1 dulu, kamu ada belajar pasal integrasi dan perpaduan, tapi tiada langkah-langkah pasal kerajaan kan? Betul. Okey, jadi itulah yang kita akan
dapat pada akhir pembelajaran. Alright, seterusnya ialah mengenai konsep integrasi dan juga perpaduan. Alright, so Hafizan, cikgu mau Hafizan baca dulu boleh? Okey, boleh baca Hafizan poin 1, 2 dan 3? Pengenalan kepada integrasi dan perpaduan nasional. Perpaduan dan integrasi merupakan perkara yang penting dalam mempertahankan dan mengekalkan kebebasannya sebagai sebuah negara berdaulat kerana ia merupakan faktor penting dalam menjamin keselamatan negara, kestabilan ekonomi dan politik. Poin kedua adalah satu proses menyatupadukan berbagai kumpulan masyarakat dan yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu wilayah bagi mewujudkan satu identiti nasional. Seterusnya, mewujudkan kerjasama dan harmoni penduduk di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, terima kasih Hafizan. Jadi berdasarkan daripada poin yang pertama itu, apa yang Hafizan faham? Okay. Perpaduan adalah dia sama integrasi dan integrasi cikgu. Okey. Lagi-lagi? Apa lagi? Perpaduan juga penting. Tidak, perpaduan merupakan faktor penting untuk menjamin keselamatan negara dan kestabilan politik di negara kita. Betul Hafizan. Okey, sebenarnya kalau tanpa perpaduan dan integrasi ini, kita punya kebebasan ataupun keharmonian, kedaulatan itu tidak akan terjamin. Artinya akan berlakulah kucar kacir, alright? Sebab tengok sini, kestabilan politik kan? Kestabilan ekonomi dan politik. Kamu nampak ke baru-baru ni? Sebelum inilah PRU sebelum ni berlaku satu apa orang mau cakap apa berlaku wujudnya bukan permufakatan dalam pemimpin itu sendiri. Jadi akhirnya kita sebagai netizen asyik bergaduh antara satu sama lain, betul kan? Jadi itulah yang akan berlaku. So yang seterusnya ialah satu proses menyatupadukan pelbagai kumpulan masyarakat yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Okey, tahukah tu apa tu identiti nasional? Image negara kita. Image negara kita, yes, betul. Betul Hafizan. Tapi kalau yang lagi spesifik identiti nasional ini, dia sebenarnya adalah satu sikap, okay? Sikap kita punya masyarakat ni untuk menyelami, okay, kepelbagaian yang ada di negara kita. Okay, boleh? Alright, kita move kepada poin seterusnya, mewujudkan kerjasama dan harmoni penduduk di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Itu boleh faham kan? Okay, kita move kepada next slide pula, iaitu alright, alamak sekejap cikgu punya line ada masalah. Okay, kita masuk kepada halangan, perpaduan dan integrasi nasional. Okay, Hafizan, nanti cikgu akan bagi Hafizan baca aspek sosial, aspek kebudayaan. Okay, cikgu baca dulu untuk nilai. Okay, antara halangan dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi ini adalah nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka ataupun kita boleh panggil sebagai ethnocentrism. Okey, jadi nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka ini adalah begini contoh dia. Okey, Hafizan punya kawan baik siapa? Tidak. Tidak. Tapi bagi satu je lah, Kaizan. Kaizan. Okey, Hafizan dan Kaizan adalah kawan baik, duduk dalam satu kelas yang sama. Okey, tapi Hafizan dapat skor pengajian AMNI tiap sem. Okey, tiap sem. Tapi Kaizan tidak dapat. Kenapa? Rupa-rupanya Kaizan berprasangka buruk terhadap Hafizan dan Kaizan berfikir setiap kali Hafizan mengajar, dia akan berfikir macam Hafizan ni ajar benda bukan yang betul. So dia akan mencari rujukan dari tempat yang lain. So itu akan memudaratkan diri dia sendiri. So di situ kamu fahamkan nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka. Okay, faham? Alright. Yang seterusnya aspek sosial dan aspek kebudayaan. Okay, ini cikgu minta Hafizan tolong baca aspek sosial dan kebudayaan. Bagi aspek sosial adalah tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah kaum lain. Aspek kebudayaan pula proses permasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri.
Okay, thank you Hafizan. Alright, dalam aspek sosial ialah tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah kaum lain. Okay Hafizan, cikgu mau tanyalah, kita di Nabawan ni kan, kita hidup bercampurkah antara semua kaum? Contohnya dusun, murut, Bugis, Iban, Ya. kan? Jadi daripada percampuran itu kamu dapat mengenal pasti kan, menyelami masalah-masalah dorang, betul kah tidak? Sangat betul. Okey, jadi itulah pentingnya dalam aspek sosial ialah tahap kefahaman. Okey, kalau tiada tahap kefahaman, contoh macam begini, tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup, akhirnya nanti akan berlaku apa? Berlaku masalah perpaduan. Okey, jadi seterusnya ialah aspek kebudayaan. Alright, aspek kebudayaan ini adalah proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri. Faham maksud itu? Okey, bagus. Alright, yang seterusnya ialah pemisahan fizikal, iaitu jarak antara wilayah yang jauh seperti Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, ini cikgu terangkan sedikitlah. Alright, dalam pemisahan fizikal ini iaitu Sabah, Semenanjung dan Sarawak. Okey, kita sekarang ada kan teknologi wujudnya telefon bimbit. Okey, tapi dalam masa yang sama orang cakap telefon bimbit ni dan internet kan, internet ni menghubungkan kita dengan semua orang kan. Okey, tapi kita di Nabawan ini Hafizan, di Nabawan ini kampung yang agak pedalaman, berlakunya jurang teknologi. Alright, jurang teknologi itu yang mana kita ni masih kekurangan akses terhadap capaian internet yang baik. So, kita tidak dapat berhubungan secara langsung, bukan secara langsung lah sebab kita melalui telefon kan, berhubungan melalui telefon itu dengan orang lain. So, di situ terbataslah kita punya komunikasi. Situ boleh faham? Okey, terima kasih Hafizan. Seterusnya kita beralih kepada usaha. Halaman sekejap. Okey, usaha dan strategi kerajaan dalam memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, tengok untuk poin pendidikan. Apa yang Hafizan faham di situ? Okey. Dibilang di sana pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yes, Seterusnya pelaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dan pendidikan yang sempurna kepada semua rakyat. Okey, terima kasih Hafizan. Alright, jadi untuk part bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, cikgu tidak mau terangkan. Kenapa? Sebab itu kerja rumah kamu nanti, okey? Cari kenapa sebenarnya bahasa Melayu ini mampu memupuk perpaduan dan integrasi, okey? Nanti kamu cari. Okey, jadi untuk kedua ni cikgu akan terangkanlah pelaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dan pendidikan yang sempurna kepada semua rakyat. Okey Hafizan, bayangkanlah kalau misalnya kurikulum ini tidak secara selaras. Contohnya untuk kaum Cina lain, untuk kaum Melayu lain dan kaum India lain. So apa yang akan jadi? Mestilah akan jadi ketidakadilan, bukan? So sebab itulah kena adanya pelaksanaan kurikulum yang seragam. Sebab ini adalah selaras dengan kita punya Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 8/1 iaitu hak kesamarataan. Alright? Jadi kita beralih pula kepada poin yang kedua iaitu ekonomi. Okey, cuba bacalah kan? Okey. Jadi untuk ekonomi ini macam mana kita mau wujudkan dia? Melalui apa? Dasar ekonomi Baru. Dasar ekonomi baru. Semua tahu apa itu dasar ekonomi baru dan kita sudah belajar kan. Jadi antara tujuan dasar ekonomi baru ini adalah untuk mengurangkan dan Menambahkan peluang-peluang pekerjaan. betul, menambahkan peluang-peluang pekerjaan serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat. Okey. Jadi dalam sektor ekonomi ini sebenarnya kalau kita tidak memberikan peluang kepada semua masyarakat, padahal dorang tu memberikan impak yang baik kepada kita, akhirnya nanti akan menjadilah rusuhan. Okey? Tahukah Hafizan rusuhan yang berlaku di Sri Mahamam di Petaling Jaya hari itu? Tidak? Okey. Masa tu rusuhan tu sangat hebat. Okay, sangat hebat, sangat kritikal lah orang bilang. Sebab masa tu dia berlaku bukan sahaja 1 hari, tapi 2 hari. Okay, 2 hari. Dan akhirnya menyebabkan kita punya anggota bomba maut. Si adik tu
Itu. Oke. Jadi kita pergi poin yang seterusnya. Kita beginilah nih kita punya lain di sekolah nih. Inilah cikgu cakap tadi antara contoh-contoh capaian internet yang kurang baik. Oke, yang seterusnya ialah politik. Alright, politik. Ini macam yang teacher cakap tadi tu awal-awal, iaitu permufakatan politik perlu diwujudkan. Okey, melalui permufakatan politik, pertikaian asas yang berlaku akan dapat diatasi dan sebuah negara makmur dapat diwujudkan. Alright, ini cikgu sudah terangkan tadi kan? Okey, pertikaian asas tu biasalah. Kalau kaum satu ini dan kaum satu ini, dorang akan mempertahankan hak masing-masing. So, melalui permufakatan itu, akhirnya dorang akan bekerja sama. Faham kan? Okey. Seterusnya ialah sosial dan kebudayaan. Okey, ini daripada aspek kesihatan. Perkhidmatan ubat-ubatan secara percuma diberikan kepada semua warga negara. Ini semua warga negara tidak mengira kaum dan keturunan di klinik maupun hospital kerajaan. Okey. Untuk aspek kesihatan ini, aspek kesihatan, kita bayangkanlah, bayangkan, contoh, cikgu ambil lagi contohlah Hafizan, sebab Hafizan sejak datang hari ini kan, Hafizan dan Kaizan, satu Hafizan ni beragam, berbangsa Cina, dan Kaizan berbangsa Melayu lah, so Hafizan pergi ke klinik, tapi mendapatkan ubat-ubatan secara berbayar. Manakala, maafkan cikgu, bukan klinik, hospital. Manakala Kaizan pula datang ke hospital tapi secara percuma. So, apa yang akan terjadi Hafizan? Sifat rasa tidak puas hati. Betul. Sebab berlaku ketidakadilan di antara dua kaum tersebut. Betul, pandai nak teacher. Betul. Akan berlaku ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu akan mengarah kepada apa? Mengarah kepada pergaduhan, permusuhan. Betul. Sebab itulah kerajaan kena titik beratkan berkenaan hal ini. Alright, yang seterusnya ialah sistem perumahan dan kebudayaan. Cuba baca dulu Hafizan. Bagi sistem perumahan melalui program penempatan semula, iaitu pembinaan projek-projek perumahan yang memberi peluang kepada semua rakyat tanpa mengira kaum untuk hidup bersama-sama di satu penempatan yang lengkap dan sempurna. Kebudayaan menjalankan program-program yang mencorak kebudayaan semua kaum di Malaysia. Terima kasih Hafizan. Sistem perumahan ini sama jugalah dengan yang aspek kesihatan tadi tu. Kita kena berlaku adil sebab bukan satu bangsa saja tau yang membawa kepada kepada kemajuan negara. Betul, kemajuan negara. Artinya ada orang membawa faedah kan? Membawa faedah. So, benda itu harus dititik beratkan dan mesti berlaku adil lah. Sebab nilai keadilan ini pun memang penting kan, dalam agama pun sudah ajar. Alright. Jadi untuk kebudayaan pula menjalankan program-program yang bercorak kebudayaan semua kaum di Malaysia. Yes, ini adalah satu benda yang penting untuk dititik beratkan sebab kadang-kadang wujudnya satu event ataupun program majlis lah sebegitu kan, tapi dorang tidak melibatkan semua kaum di negara kita. Contohlah kalau macam di area Semenanjung, dia ada 3 bangsa utama kan, Melayu, Cina dan India. Dia ada sub etnik lagi, tapi yang besar ni, bangsa besar ni yang akan ditunjukkan. Tapi kadang-kadang dorang tidak akan sentuh tau berkenaan dengan etnik-etnik yang ada di Sabah ni. Contohlah, di Sabah ni ada Rungus, betul kan? Rungus. Kadang-kadang dorang hanya akan libatkan Kadazan, Dusun, Murut, begitu saja. So, memang tidak adil lah untuk kaum-kaum lain kan, sebab orang-orang lain tidak akan nampak, tidak akan terekspos ataupun tidak akan tahu secara detail berkenaan dengan kebudayaan kaum lain. Faham? Sebab itulah kita perlunya menjalankan aktiviti ataupun program yang bercorak kebudayaan semua kaum di Malaysia. Untuk itu ada persoalan Hafizan? Setakat ni semua faham, jadi tiada soalan menurut saya. Adakah cikgu mengajar terlalu cepat ataupun? Tidak, saya rasa cikgu mengajar dengan sangat-sangat yang mudah difahami. Mudah difahami. Terima kasih Hafizan. Alright, jadi kalau tiada soalan, cikgu beralih pula kepada jeng.
latihan pengukuhan. Okey, so latihan pengukuhan ni cikgu sudah bagikan dalam WhatsApp. Okey, cikgu sudah bagi dalam WhatsApp sebelum cikgu masuk. Okay, so cikgu mau bagi kamu Hafizan mau berapa minit? 5 minit untuk jawab. Okey, cikgu bagi 5 minit untuk menjawab dan lepas ni kita akan bincang lah. Okey, so Hafizan boleh mulai daripada sekarang. Nanti kita akan stop. Kita ada 4 minit lagi, okey? Cikgu tambah 5 minit. Tambah 5 minit. Ya. Okey, boleh. Nanti Hafizan boleh panggil cikgu kalau sudah siap. Okey, cikgu.
Hafizan dapat buat? Dapat. Dapat. Oke, alhamdulillah. Oke. Ya cukup bagi 1 minit dulu lah untuk Hafizan antar. Sudah antar? Dapat hantar. Oke. Oke, untuk jawaban dia kita akan bincang bersama-sama. Oke, jadi cikgu mau Hafizan baca soalan yang semua soalan lah, dan kita akan bincang dulu dalam kelas. Sebab masa kita 40 minit kan, jadi kita ada lagi lebih kurang 10 minit. So kita akan bincang soalan dulu lah. Oke, baca soalan yang pertama Hafizan. Dapat buka. Oke. Apakah yang Anda paham berkaitan perpaduan dan integrasi nasional? Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah satu proses yang dipadukan berbagai kumpulan masyarakat yang membezakan budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Betul. Oke, betul untuk soalan 1. Yang kedua, Berikut merupakan halangan perpaduan dan integrasi nasional, kecuali jawaban saya adalah tahap kefahaman yang rendah tentang cara dan masalah hidup kaum lain. apa soalan dia tadi? Berikut merupakan halangan perpaduan dan integrasi kecuali tahap kefahaman yang rendah tentang cara dan masalah hidup kaum lain. Betul. Oke, yang kedua, ini soalan objektif kan? Ya. Oke, yang kedua, yang ketiga? Oke, berikan 3 halangan perpaduan dan integrasi nasional. Jawaban saya tadi sudah terang, jadi dia terpadam. Dia terpadam. Ya. Oke, Kak. Cikgu. Oke, apa tadi soalannya? Berikan 3 halangan perpaduan dan integrasi nasional. 3 halangan. Perpaduan dan integrasi nasional. Oke, 3 halangan. Oke, coba Hafizan tengok balik nota tadi yang Hafizan jawab untuk menjawab. Oke. Yang pertama adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Oke. Terus itu nilai dan sikap perkauman. Dan yang ketiga adalah tahap kepahaman yang rendah mengenai kaum lain, bukan? Itu betul. Tahap kepahaman yang rendah berkenaan kaum lain. Ya, Halangan kan cikgu minta tadi? ya halangan. Betul. Oke. Nanti kalau ada soalan-soalan begitu lagi, tambah ini lagi dalam aspek kebudayaan. Contohlah mana tadi minta soalan struktur tu minta 4 kan? Ya. Cikgu minta tadi 3 saja. So in case lah dia minta 4, so Hafizan boleh tambah untuk aspek kebudayaan. Okay. Alright. Jadi yang seterusnya apa? Seterusnya adalah berikan 3 langkah kerajaan memantapkan perpaduan dan integrasi sosial. Nasional, bukan sosial. Okay. Oke. Jawaban saya adalah yang pertama adalah permuafakatan politik. Lepas itu menjalankan program-program yang bocoran kebudayaan semua kaum di Malaysia. Okay. Dan seterusnya ya itu saja. Itu saja. Okey, betul Hafizan. Okey, betul jawapan sebentar tadi tu. Cikgu tengok pun kamu ada buat nota. So nanti mana tahu lah kan, kalau bukan dalam soalan struktur, dia akan keluar dalam soalan esei. So Hafizan kena take note juga, okey, pasal ekonomi dan juga pasal apa tadi tu? Okey, pasal politik Hafizan sudah masukkan kan? Ya. Okey, pasal sosial dan kebudayaan kena tengok juga aspek kesihatan dan perumahan. Okey, sebelum cikgu lupa, sekejap. Tadi untuk halangan tu, ini sekejap, cikgu punya slide ni dia ada lambat sikit. Okey. Untuk ini halangan, cikgu ada cakap tadi kan aspek kebudayaan, pemisahan fizikal, sosial dan nilai masyarakat. Okey, antara halangan juga, okey, sebelum cikgu lupa ialah dalam aspek sukan. Okay, dalam aspek sukan, iaitu apabila sesuatu kaum mendominasi sesuatu sukan. Okay? Okay, so kena ingat tu, okay? Alright. Seterusnya apa lagi soalan cikgu tadi? Jelaskan bagaimana aspek ekonomi mampu memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Okay. Oke. Jawabannya adalah mudah. Dalam aspek ekonomi, jawabannya adalah dasar ekonomi baru, yaitu DEB. Strategi pelaksanaan DEB adalah untuk mengurangkan serta membasmi
kemiskinan, seterusnya menambahkan peluang pekerjaan di negara kita. Okay, nice. Pandai Hafizan, betul. Sebab teacher bagi tadi di EB ini dia membasmi kemiskinan dengan menambahkan peluang-peluang pekerjaan. Okay, pandai Hafizan. So itulah jawapan dia. Okay. In case nanti kamu ada trial ataupun sebagainya, kamu kena ingat untuk 4 aspek ini. Okay. Okay, itu saja soalan cikgu tadi kan? Ya, Okay, jadi Hafizan boleh jawab? boleh. Senang ke soalan cikgu? Cuma bila saya jawab tu kan cikgu, saya ada tertinggal beberapa maklumat Maklumat macam mana tu Hafizan? di bahagian halangan integrasi dan nasional. Saya tertulis bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar saja. Oh, tidak apa. Okay, teacher faham tu. Ini cuma cikgu mau tengok kamu punya tahap kefahaman, okay? Jadi memandangkan cikgu tengok Hafizan boleh jawab dengan baik dan juga Hafizan tengok nota cikgu ni boleh menjawab selari dengan apa yang cikgu ajar tadi. So good job. And then cikgu tidak buka nota kan tadi? Tidak. So good job Hafizan. Lepas ni cikgu rasa kita boleh sudahlah beralih kepada latihan pengukuhan sebab hari ini subtopik terakhir kan. Ya. So itu sajalah dari cikgu hari ini. So sebelum cikgu akhiri kelas, cikgu mau buat dulu kesimpulan untuk apa yang kita belajar hari ini. Okay. Kelas, jadi integrasi dan perpaduan ini sangat penting lah, okay? Sangat penting. Dan kita sebagai masyarakat negara Malaysia ni, kita mahukan keamanan dalam negara kita. Kita tidak mahu peperangan kan? Okay, so kita mesti menyelami perasaan ataupun nilai bekerjasama dan juga menghindari segala prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Okay, kita kena sentiasa positif. Okay, positif sebab kalau kita negatif, kita akan berfikir yang bukan-bukan, okay, terhadap orang lain. So kita kena sentiasa positif dan kita kena menyelami setiap masalah. Tidak kira lah orang lain, masyarakat lain, kaum lain dan sebagainya. Kita kena memahami orang-orang lain. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Next week kita akan beralih kepada latihan pengukuhan. And terima kasih Hafizan kerana datang hari ini. Keep up the good work and then all the best. Okay, terima kasih. Okay, itu saja dari cikgu. Terima kasih Hafizan. Terima kasih cikgu. Terima kasih.